Jabatan Taman Laut Malaysia telah ditubuhkan di bawah Akta Perikanan 1985 untuk melindungi semua flora dan fauna akuatik di perairan yang diwartakan, khasnya flora dan fauna yang terancam dan semakin pupus. Selain itu, jabatan ini juga bertanggungjawab menjalankan kajian saintifik dan penyelidikan kehidupan laut serta mengawal selia segala aktiviti rekreasi akuatik. Salah satu usaha yang diambil oleh jabatan ini adalah dengan pengezonan kawasan. Zon tersebut dibahagikan kepada zon pemeliharaan, kegunaan awam, pemeliharaan dan perlindungan habitat, pelancongan atau rekreasi dan zon perlindungan khas. Di samping itu, Jabatan Taman Laut Malaysia juga mempunyai pasukan penguatkuasaan yang menjalankan rondaan di sekitar perairan termasuklah di dasar laut. Taman Laut Negeri Johor terletak di perairan Laut Cina Selatan dan terdiri daripada 13 buah pulau. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Harimau, Pulau Mensirip, Pulau Gual, Pulau Besar, Pulau Tengah, Pulau Hujung, Pulau Rawa, Pulau Tinggi, Pulau Mentinggi, Pulau Sibu, Pulau Sibu Hujung, Pulau Pemanggil dan Pulau Aur. Pulau-pulau di sekitar Taman Laut Negeri Johor adalah kecil dan terkenal di kalangan pelancong golongan elit dan penyelam skuba. Batu karang dan hidupan laut di sini adalah di antara yang tercantik di semenanjung Malaysia. Terdapat dua pintu masuk utama yang menghubungkan pulau-pulau di Taman Laut Negeri Johor dengan daratan. Pintu masuk tersebut adalah Jati Mersing dan Jati Tanjung Leman yang kedua-duanya terletak di Negeri Johor. Ia mengambil masa kira-kira 20 minit sehingga 5 jam untuk sampai ke pulau-pulau ini. Kebanyakan resort dibuka dari bulan Mac sehingga bulan Oktober, manakala ditutup semasa musim tengkujuh iaitu dari bulan November sehingga bulan Februari. Semasa musim tengkujuh, pulau-pulau ini akan mengalami hujan lebat, angin kuat serta ombak tinggi. Pada masa ini juga, sebilangan kecil peluncur ombak pula akan berpusu-pusu untuk kemari bagi meluncur ombak. Bagi mereka yang merancang untuk menerokai dunia dasar laut, anda boleh menyelam skuba dengan pengendali menyelam yang berpangkalan di Kuala Lumpur atau di pulau itu sendiri seperti di Pulau Sibu, Pulau Tengah dan Pulau Rawa. Mereka mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman di tempat-tempat menyelam di sekitar Taman Laut Negeri Johor. Walaupun kedudukan pulau-pulau ini berhampiran antara satu sama lain, tetapi setiap pulau sebenarnya menawarkan pelbagai jenis pengalaman dasar laut yang berbeza. Sama ada anda merancang untuk mendapatkan lesen menyelam skuba, pergi untuk menyelam dan bersantai, fotografi dasar laut ataupun menjalankan penyelidikan. Pengendali menyelam tempatan mempunyai semua peralatan, kemudahan dan kepakaran untuk menunjuk ajak. Taman Laut Negeri Johor terletak di pinggir barat segitiga terumbu karang yang terkenal dengan terumbu karang yang cantik dan unik serta kepelbagaian biodiversiti marinnya. Salah satu daripada pulau kegemaran para penyelam skuba adalah Pulau Aur dan Pulau Dayang. Kedua-dua pulau ini dipisahkan oleh selat yang sempit. Kini, pulau yang berpasir halus dan air sejernih kristal ini hanya mempunyai kira-kira 100 orang penduduk kampung sahaja. Pada hujung minggu dan cuti umum, Pulau Aur dan Pulau Dayang akan menyambut kunjungan penyelam skuba, terutamanya dari Singapura. Oleh kerana lokasi di mana perjalanan bot mengambil masa lebih kurang 5 jam dari Jati Mersing, Karang Lembut, Kima Gergasi, Nuri Branch berwarna-warni dan berbagai jenis hidupan laut tropika hidup dengan subur di sini. Ia bagaikan sebuah hutan rimba dasar laut di bawah sana. Penyelam skuba akan terpesona dengan penghuni invertebrata di sini. Ikan inggu atau badut kelihatan berenang-renang di antara buran yang berwarna-warni. Jika anda bernasib baik, anda juga boleh bertemu dengan udang buran dan ketam buran yang kecil yang dikategorikan sebagai krustacea. Krustacea disyirikan oleh keadaan rangka luar badan yang keras berasaskan kalsium karbonat. Majoriti krustacea yang ditemui di antara terumbu karang dikenali sebagai decapods atau 10 kaki. Mereka adalah makhluk yang pemalu dan kita perlu mencari kawasan persembunyian mereka di dalam lubang, rekahan atau di bawah batuan.
Ini menyebabkan mereka kebanyakannya dijumpai pada waktu malam sahaja, sibuk mencari makanan apabila kebanyakan jiran-jiran mereka sedang nyenyak tidur. Udang dan ketam membentuk hubungan simbiotik dengan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan invertebrata, termasuk span, buran, batu karang, tapak Sulaiman dan landak laut. Terdapat juga banyak sotong terumbu di sini. Invertebrata berdarah biru hijau ini mempunyai 3 buah jantung serta mempunyai kemampuan luar biasa, iaitu boleh mengubah warna kulit mereka sesuka hati dengan pantas. Sotong terumbu berubah warna, corak dan bentuk kulit untuk berkomunikasi dengan sotong yang lain untuk memudahkan pergerakan mereka dan sebagai paparan dematik untuk memberi amaran kepada pemangsa. Pulau Tinggi di mana pusat taman laut terletak mempunyai puncak setinggi 608 meter di atas paras laut dan 20 batu nautika dari Mersing. Tidak jauh dari Pulau Tinggi adalah Pulau Sibu dan Pulau Besar. Ketiga-tiga pulau ini mempunyai pantai yang panjang dan berpasir. Terdapat satu lagi faktor persamaan mereka, iaitu mempunyai dataran rumput laut di sekitar perairan pulau. Dataran rumput laut menyediakan perlindungan kepada larva dan juvenil bagi kebanyakan spesies ikan, termasuklah haiwan seperti penyu dan dugong. 1 hektar rumput laut boleh menghasilkan kira-kira 100,000 liter oksigen sehari dan menyerap karbon dioksida 10 kali lebih daripada hutan hujan yang sama saiz. Kadangkala pada waktu malam, anda boleh bertemu dengan penyu agar dan penyu karah bertelur di pantai pulau-pulau ini. Dugong yang disenaraikan sebagai haiwan yang hampir pupus biasanya ditemui di kawasan ini. Kini ia sukar dijumpai lagi. Mamalia laut ini boleh hidup sehingga 75 tahun. Di kawasan perairan Pulau Tinggi, Pulau Sibu dan Pulau Besar, sebahagian besarnya dilitupi oleh batu karang keras seperti karang meja dan tanduk rusa. Ikan-ikan yang biasa ditemui berenang-renang di sekitar pulau-pulau ini adalah ikan bagang, ikan inggu, kerapu, ikan kaci dan ikan ubi. Terdapat juga tukun-tukun tiruan yang disusun menjadi lanskap dasar laut oleh sebuah resort di Pulau Sibu. Ia telah menjadi rumah kepada banyak ikan buntal bintang, belut dan pari lalat. Jika pengunjung inginkan maklumat lanjut atau bantuan semasa berada di sekitar kawasan Taman Laut, Pusat Taman Laut Negeri Johor terletak di Pulau Tinggi dan ia dilengkapi dengan pelbagai kemudahan untuk pengunjung. Pusat informasi, tandas awam, tempat mandi dan meja berkelah turut disediakan. Pulau Rawa adalah salah satu daripada pulau peranginan yang terdekat dengan darat di Johor. Rawa adalah istilah tempatan untuk burung merpati putih yang banyak terdapat di pulau ini. Para tetamu di Pulau Rawa kadang-kadang akan keluar meneroka ke pulau-pulau kecil berhampiran seperti Pulau Gual, Pulau Mensirip dan Pulau Harimau untuk berenang atau snorkel. Kawasan perairan di sekitar pulau-pulau ini adalah jernih. Pulau Mensirip juga mempunyai padang rumput laut dan sipan. Memandangkan dugong adalah sejenis haiwan yang sangat pemalu dan sensitif, hanya kesan-kesan kehadiran dugong saja dijumpai di sini. Penyu-penyu juga akan mendarat untuk bertelur di pantai Pulau Mensirip. Terdapat juga beberapa tukun tiruan di luar pantai Pulau Mensirip, termasuklah tukun diraja terbaru yang mendapat perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Tukun tiruan umumnya menyediakan permukaan keras di mana alga dan invertebrata seperti teritip, batu karang dan tiram melekat. Hidupan laut ini seterusnya membentuk struktur yang rumit dan menjadi tempat ikan-ikan berkumpul untuk mendapatkan makanan. Sebahagian daripada jenis-jenis ikan yang boleh dilihat di sekitar pulau ini adalah taring pelanduk, ikan buntal, ikan bayan, alu-alu ekor kuning, belut moray bermata putih, sotong dan pelbagai jenis timun laut. Pulau Babi Tengah pernah menjadi kamp pelarian rakyat Vietnam pada sekitar tahun 1980-an dan 1990-an. Setelah penempatan semula pelarian disempurnakan melalui UNHCR, sebuah resort pengembara kecil telah dibuka sebelum ia bertukar menjadi sebuah eco-resort butik mewah pada tahun 2010.
Nama pulau ini kini lebih dikenali sebagai Pulau Tengah. Bersama-sama dengan Jabatan Taman Laut Malaysia, agensi-agensi tempatan dan antarabangsa, resort ini telah melaksanakan banyak inisiatif hijau. Ini termasuklah Turtle Watch Camp yang bertindak sebagai kawasan perlindungan penyu dan menawarkan maklumat berharga tentang penyu untuk pelawat. Kewujudan penyu di masa akan datang semakin terancam di mana manusia adalah ancaman terbesar mereka. Jenis-jenis penyu yang bertelur di kepulauan ini adalah penyu agar dan penyu karah. Rata-ratanya, penyu betina akan bertelur kira-kira sekali setiap 1 sehingga 2 tahun dan biasanya akan kembali ke pantai atau pulau yang sama di mana ia menetas. Seekor penyu betina akan bertelur dalam beberapa peringkat pada selang 2 hingga 3 minggu. Kebanyakan penyu adalah karnivor yang memakan organisma laut seperti ubur-ubur. Penyu agar secara beransur-ansur akan beralih kepada diet vegetarian dengan peningkatan usia. Penyu dewasa akan memakan rumput laut dan alga. Selain pengurusan seharian resort dan sistem pembentungan yang baik, pihak pengurusan resort ini juga mengupah ahli biologi marin sendiri dan membentuk pasukan penyelidik alam sekitar. Semua ini bertujuan untuk mengkaji dan mendokumentkan penemuan spesies flora dan fauna di pulau ini yang seterusnya berupaya untuk mengekalkan ekosistem semula jadinya. Rumput laut Pulau Tengah adalah sihat dan padat, sesuai untuk ikan-ikan kecil. Hidupan laut di sini termasuklah udang buran, ikan sebelah dan ikan delah. Pada pagi Ogos 2015, sepasang dugong yang sihat membuat penampilan mereka di tepi jeti Pulau Tengah. Ia seolah-olah ingin menunjukkan penghargaan kepada semua orang yang telah bekerja keras untuk melindungi alam sekitar di Pulau Tengah. Ia sememangnya anugerah yang sangat bermakna dan tidak ternilai.